Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Babu ma ja'a fi kasril Ka'bah. Situ. Di bawah pada menyatakan memecahi Ka'bah. Ketahui kiranya ya saudaraku, adalah Baitullah itu telah dipecah beberapa kali. Tujuannya ialah kena memperbaikinya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada mencita juga hendak mana merobok ataupun memperbaiki akan Kaabah supaya diperbaiki. Maka sebagai cita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah diperbuat oleh Abdullah ibn Zubair sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ani bin Zubair qala haddatsani Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha laula an qaumaki hadisu anha bil jahiliyah la hadamtu al Ka'bah wa ja'altu laha babain. Qala falamma malaka ibnu Zubair hadamaha wa ja'ala laha babain. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Zubair Al-Awam, katanya telah bercerita akan daku oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia baginya, iaitu hai Aisyah, jikalau bukan kerana kaum engkau, sekiranya bukan kena laula anna qaumaki ya hadisu ahdi itu ya bil jahiliyah. Engkau daripada bangsa Arab itu orang yang baharu masa jahiliyahnya, yakni hampir lagi masa kafirnya. Nah, saya aku runtuhkan akan Kaabah dan aku jadikan baginya dua pintu. Tetapi aku lihat mereka membesarkannya dan ada haibah Kaabah itu pada mereka. Maka lebih baik kita biarkanlah seperti adanya sekarang itu. Bermakna ada cerita Nabi SAW yang sedemikian. Kemudian kata Al-Aswad Ibn Yazid, tekala jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zubair yang merombak ia akan Kaabah dan dijadikan dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar, sebagaimana panjang kisahnya dalam Sahih Muslim. Kemudian kata Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula ini hadis taraf dia hasan lagi sahih, mana sahih ihtijaj berhujah dengan dia. Kemudian perbahasan masalah 297 ni, Ka'batullah beberapa kali sudah dirombak dan dibangunkan semula. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, telah berkata ulama telah dibinakan, yakni dibangunkan Kaabah Allah Ta'ala 5 kali, insyaAllah ya, selama 5 kali. Mula-mula dibangunkan dia oleh malaikat, dibangunkan oleh malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kaum Quraisy pada zaman jahiliyah, dan telah hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan binaan itu, dan pada halnya umurnya pada masa itu 35 tahun, dan padanya ia gugur di atas bumi waktu jatuh, maknanya lucut kain tadi itu,
Kemudian maka membangunkan dia oleh Ibnu Zaid, dan seperti yang diterangkan tadi dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dia oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada Sahifah muka surat 19 juzuk yang ke-6, buka dalam syarah Sahih Muslim, ada bahasan panjang. Kemudian dibangunkan dia oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi, yang maka berkekalan dia sampai sekarang atas bangunan Al-Hajjaj. Dia pada zaman Imam Malik ada pun lagi nak ubah, Imam Malik tegur dah, jangan jadikan Kaabah ini bahan permainan ubahan pemerintah hari itu. Cukuplah tu. Sejak daripada itu sampai sekarang tak ada lagi perubahan. Kemudian ulama menyatakan tidak berubah ia daripada ini bangunan, dan sesungguhnya telah disebutkan orang akan Khalifah Harun Ar-Rasyid telah bertanya ia akan Imam Malik bin Anas daripada fikiran yang merombak akan Kaabah ni, apa pandangan dia, ya, dan biar dikembalikan sebagaimana yang dibangunkan dia oleh Abdullah Az-Zubair, kerana menurut hadis Nabi SAW di dalam masalah 296 ni, maka jawab Imam Malik bin Anas, ya, aku bermudah padamu dengan kena Ta'ala jauhilah, kata Amir Mukminin, jangan kiranya engkau jadikan Baitullah itu mainan tangan bagi raja-raja. Ya, naik ini kan diubah balik, naik raja-raja pula diubah lagi. Jangan jadikan mainan makna tangan raja-raja kerja nak mengubah. Cukuplah tu dia. Tiada berkendak seorang daripada raja melainkan meruntuh merombak ni, kemudian dibangunkannya pula, maka hilanglah haibahnya daripada dada orang-orang. Wallahu wabillahi taufiq. Habis kalam tu Imam Malik. Jadi maknanya ada belah berlaku perubahan 5 kali. Habis. Kemudian masalah 298, mengerjakan kemaslahatan dan meninggalkan jalan kebinasaan, manakah didahulukan, mencari maslahah ataupun meninggalkan mudarat? Dan kaedah fiqh kita apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaedah fiqh. Dalam qawaidul fiqhiyah ialah dar'ul mafasid, menolak akan kefasadan, menolak benda-benda yang mendatangkan kemudarat, itu muqaddam, didahulukan ala jalbil masalih, di atas menarik akan kemanfaatan. Atas akidah inilah Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau diberi pilih antara kamu, ya, iaitu kamu buat maknanya taat ataupun meninggalkan maksiat, maka dia kata yang afdal ialah kamu pilih meninggalkan maksiat terlebih besar. Walhasil dua-dua tu ada lawah, wajib dua-dua kena buat, tapi kalau diberi pilih yang tu dulu. Sebab tu dipanggil kaedah dia, menolak mudarat diutamakan daripada menarik manfaat. Dalam konteks negara pun itu jugalah, ya. Menolak mana kemudaratan, apa dia, segala korupsi, segala apa tu kena buang. Maka cara dia apa? Dirikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam, boleh selamat daripada kita menarik manfaat projek apa dan sebagainya. Ini habis tak ada dua-dua tadi, yang ni pun tak ada, projek pun tak ada, dia bergasak. Dia jatuh dia, dicari dia, dijatuhkan dia, itulah kerja. Jadi buang masa ya. Allah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, pada hadis yang masalah 296 ini dapat kita beberapa kaedah daripada segala hukum, ya. Setengah dia apa? Apabila berlawanan dua jalan kemaslahatan dan jalan kebinasaan, dan uzur menghimpunkan antara keduanya, kita nak himpunkan maknanya tak boleh, maka meninggalkan kebinasaan hendaklah didahulukan daripada yang diberceritakan aham. Kerana bahawa Nabi SAW berkhabar merombakkan Kaabah dan kembalikan pada barang yang ada di atasnya daripada asas Nabi Ibrahim, ya, satu maslahat tu, satu benda yang baik, tetapi dihalang akan dia oleh jalan kebinasaan. Apa dikatakan mufsidah, benda binasa ni, iaitulah iaitu takut jatuh fitnah ke atas setengah orang yang baru Islam. Ni apa kau buat gontok pula, buat balik gontok, jadi dari fitnah tu stop dia. Iaitu adalah etikat mereka itu akan Kaabah itu mempunyai kebesaran dan haibah, maka bila dilihat mereka itu dirobohkan dia, diubah jadi maknanya
gaduh besar di hati mereka itu akan mengapa Kaabah itu diruntuhkan maknanya, ya, kan jadi satu perkara besar. Jadi menolak perkara itu lebih mustahak menolak mudarat daripada menarik manfaat. Daripada diubah bangunan tadi. Oleh itu meninggalkan merombak dengan runtuh bangunan sebagai asas Ibrahim lebih baik. Maka ditinggalkan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak melakukan akan rombakan itu. Kemudian babu ma jaa fi salatis fil hajr. Badatan mengatakan sembahyang dalam hijr. Bab datang ini boleh menyatakan hadis yang membicarakan sembahyang di dalam hijr. Tetapi kiranya saudara bermula hijr itu ialah lapangan, mana satu ruang yang melengkung dengan hijr, yang dilingkungi dengan dinding rendah. Sebelah Kaabah tu kena nampak melengkung, kan, macam U. Di antara dua rukun Syamain, ya, dan antara tiap-tiap daripada dua rukun. Rukun mana bucu, ya, yang menghala ke negeri Yaman dipanggil rukun Yamani, yang menghala ke negeri Syam dipanggil rukun Syami, yang menghala kepada Iraq dipanggil rukun Iraqi. Atau mana rukun, ya, bukan rukun semayang. Rukun mana penjuru bucu itu. Kemudian ada lompong masuk ke dalam hijr itu, maka barang siapa hendak sembahyang seperti sembahyang dalam Kaabah, masuklah ia dalam hijr. Mana kelebihan ni macam kita sembahyang dalam Kaabah. Kena hijr itu sepotong daripada Baitullah. Dalil yang menunjukkan atas demikian hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa an Aisyah qalat kuntu uhibbu an adkhulal bait fa usalli fihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa adkhalatni al-hijr fa qala salli fil hijr, ya, in aradti dukhul al-bait fa innama huwa qit'atun min al-bait walakin qaumuka istaqsaruhu hina banawul Ka'bah fa akhraju minal bait. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada isteri bagi Rasulullah SAW yang amat dikasihinya. Siapa dia? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Adalah aku suka hendak masuk ke dalam Baitullahil Haram, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, supaya aku sembahyang di dalamnya. Rupanya diketahui oleh Rasulullah SAW akan kendakku. Itu setengah daripada pembukaan kasyaf Rasulullah SAW sendiri. Kalau wali kasyaf, Rasul lebih lagi. Maka dipegang Rasulullah SAW dengan tanganku, lalu dipimpinnya, maka dimasukkannya aku ke dalam hijr, serta bersabda ia kepadaku, faqal salli fil hijr, mana sembahyang oleh kamu dalam ni hijr, kawasan yang bulat melengkung, ya. Jika sekiranya engkau hendak masuk akan Baitullah, maksudnya apa? Kedudukan dia sama tu, maka aku suruh demikian itu supaya dapat kamu pahala seperti pahala orang yang masuk ke dalam Baitullah tujuh. Jangan engkau tidak tahu, hanya senya ialah hijr tu satu potong daripada Baitullah, qita'ah minal bait. Itu setengah daripada sepotong bangunan Kaabah, Baitullah juga. Makna semayang tu sama dengan semayang dalam. Hanya tiada disekalikan bangunannya, sebab tak dicantumkan tadi. Seperti yang telah dibangunkan dia, kerana kaum engkau telah cukup, ya. Maknanya nafkah mereka itu membangunkan. Tiada cukup sebab kaum kamu tidak cukup, maknanya bajet tak cukup untuk nak bangunkan. Maka merungkas mereka itu daripada membina. Jadi tak asing.
pada waktu membina mereka itu akan Kaabah. Maka dikeluarkan mereka itu akan hijr daripada Baitullah. Itu asal itu, kata Abu Isa bahawa ini hadis Hasan lagi pula sahih. Hasan sahih, mana sah berhujah dengan dia. Dalam mazhab kita dan mazhab yang lain membina hukum berdasarkan hadis sahih. Imam Syafi'i kata iza sahal hadis bahwa mazhabi wa iza ra'ayna sahibul bini yamshi 'alal ma' ma qabiltu. Bila hadis tu hadis sahih, itulah mazhabku. Kalau ada orang boleh terbang berjalan atas tapi dia bukan daripada jalan sebenar, maka qabiltu, aku tendang, aku tak pakai, kata Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Mazhab kita Syafi'i dibina di atas hadis yang sahih. Jangan ada lebay pula kata ni mazhab ni. Kita ikut mazhab, kita ikut Nabi. Imam mazhab lebih teliti, lebih hebat dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekadar ikut, memahami dengan detail. Oleh kerana itu menjadi kewajipan pada kita mukallid, wajib bertaklid kepada a'immal mazahib, pada imam-imam mazhab. Sebab mereka pakah. Ini berdasarkan nas Quran, fasalu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Jadi kewajipan kamu, maknanya fasalu ahla zik, mana ahli zikir. Daripada ahli zikir, mana orang yang pakar dalam bidang. Kalau fiqh, fuqaha. Kalau hadis, muhaddisin. Kalau tafsir, kena tanya pada mufassirin. Kalau sufi, kena muhaqqiqin. Baru dia kena tak pada tempat dia. Habis. Kemudian babu maja'a fi fadl hijr aswad, hajar aswad wa rukun wal maqam. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.